Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin nabiyil muhda wa imamil mujtaba wa rasulina al-murtada wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada bi jihadihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil minal imamil hafiz qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka as-sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق الله العظيم. Ashabul Fadilah, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan Siak, seluruh ahli-ahli jamaah Surau An-Nur, seterusnya kepada sekalian para pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pertama dan selamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Allah atas nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah, serta yang terlebih penting lagi ialah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat berada di bawah naungan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sekali lagi mempertemukan kita dalam meneruskan pengajian kita ataupun tazkirah ringkas ataupun usrah ringkas pada malam ini bagi menyambung kitab kita Mazaya'ni fi Intima'il Islam, apa arti saya menganut Islam, kitab yang dikarang oleh Dr. Fathiyakan dan kita telah pun
memulakan dahulu secara fizikal dan kita meneruskan secara atas talian. Dan kita telah pun menyebut sejak daripada awal tajuk saya mestilah Muslim di sudut akidah, saya mestilah Muslim di sudut ibadah, saya mestilah Muslim di sudut akhlak. Kemudian kita menyebut tentang melahirkan keluarga Muslim, kewajipan melahirkan keluarga Muslim, dan kita masih lagi berada pada tajuk membina keluarga yang Muslim. Dan pada malam ini kita lihat sedikit bermula daripada soal tanggungjawab bersama mendidik anak. Tanggungjawab bersama suami isteri dalam mendidik anak. Sebelum daripada itu, kita mengambil ibrah dan pengajaran dengan kita menyingkap kerja-kerja Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam yang sangat memberi penekanan kepada soal pendidikan generasi, terutama bermula daripada pendidikan keluarga, pendidikan anak-anak. Dan soal kejayaan pendidikan ini sangat berkait rapat, sangat bergantung kepada soal pembinaan diri seorang suami, pembinaan diri seorang isteri, pemilihan seorang isteri yang baik. Sehinggalah usaha bersama untuk menentukan penyisian yang baik dalam memulakan kehidupan berkeluarga suami isteri, suasana yang baik, pergaulan yang baik, pergaulan yang harmoni. Maka semua ini akan menentukan kejayaan kepada soal pendidikan anak-anak. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam soal pembinaan keluarga suami isteri ini banyak menyingkap tentang hubungan suami isteri para nabi dan para rasul. Di antara mereka yang berjaya membina keluarga yang baik, kehidupan yang baik, berumah tangga yang baik, ada di antara mereka juga yang ditegur oleh Allah SWT, yang dibandingkan oleh Allah. Isteri yang tidak baik, suami yang tidak baik. Isteri yang baik, suami yang baik. Sehingga Allah SWT menyebut ada isteri baik, suaminya jahat, ada isterinya jahat, suaminya baik. Kerana apa? Kerana semua ini akan mempengaruhi kepada soal pembinaan keluarga. Umpamanya Allah SWT menyebut tentang perempuan yang jahat. Firman Allah, wa daraballahu lillazina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma wa lam yughniya anhuma. Allah kata, kami datangkan suatu contoh, suatu perbandingan untuk melihat perempuan-perempuan yang jahat, yang kufur, yang tidak bersyukur kepada Allah. Lihatlah kepada isteri Nabi Nuh, lihatlah isteri Nabi Lut. Siapa lagi yang paling baik manusia kalau bukan Nabi dan Rasul? Allah angkat Nabi Nuh, Allah angkat Nabi Lut.
yang menjadi contoh kepada umat, teladan kepada umat, sudah tentu manusia yang terbaik. Tetapi malangnya, isterinya tidak bersyukur di atas kebaikan, kebenaran yang dibawa oleh suaminya sebagai seorang nabi. Barat kata hari ini bukan senang untuk dapat berkahwin dengan nabi, dengan rasul. Hari ini memang tak akan dapat. Kerana rasul sendiri sudah tidak ada. Yang ada tinggal ghulam rasul. Toke kari kepala ikan, nak kahwin dengan dia boleh. Ataupun nama-nama rasul-rasul yang lain. Tapi bukannya Rasulullah sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tetapi isterinya tidak beriman kepada Allah, tidak mengikut risalah, tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh suami. Baik Allah perbandingkan, semua ini tidak memberikan apa-apa manfaat kepada isterinya. Walaupun suaminya seorang nabi, isterinya tetap terjerumus dalam api neraka Allah. Wal'ayazubillah. Itu isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Suaminya baik, isterinya jahat. Kemudian Allah datangkan lagi perbandingan, wa daraballahu lillazina amanu imra'ata fir'aun. Kalau kamu nak tengok perbandingan pula, isteri yang baik tengok kepada isteri Fir'aun, suaminya Masya Allah jahat bukan main. Tapi isterinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik. Sehingga Allah iktiraf kebaikan itu, Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah ungkap dalam Al-Quran. Manusia yang bernama Asiyah punya suami yang jahat tapi dia beriman kepada Allah. Maka semua ini adalah merupakan perbandingan. Sebagai satu ibrah pengajaran bagi kepentingan melahirkan satu generasi. Dan tentunya mana-mana keluarga apabila membina rumah tangga, dia akan meninggalkan satu legasi. Apa dia? Anak-anak yang baik yang akan mendoakan kedua ibu bapa mereka. Sebagaimana yang menjadi doa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, termasuk ayat yang saya bacakan di awal tadi, doa Nabi Zakaria alaihissalam. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Bukan nak anak ramai, tapi nak anak yang baik. Nak anak yang baik. Kurniakan kami seorang anak lelaki yang baik. Bukan sekadar minta anak, tetapi bersekali dengan sifat kebaikan itu. Sehingga Allah SWT jawab di dalam Al-Quran. Fanadathul malaikah wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Dan di sana berdirilah, bangunlah malaikat dengan menyeru kepada Zakaria, memberitahu kepada Zakaria. Tatkala Zakaria berdoa kepada Allah dalam keadaan tidak berputus asa. Bagaimana ayat Allah menyebut di awal daripada surah Maryam. Kaf ha ya ain sad zikru rahmatu rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'ai rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria dengan kesabarannya, istrinya yang sabar, dia sabar. 90 tahun usia perkahwinan masih tidak dikurniakan anak, tapi terus mengharap, bergantung kepada Allah. Terus berdoa kepada Allah. Bukan umur 90 tahun, usia perkahwinan. Sejak daripada malam pertama perkahwinan, mohon kepada Allah. Mohon anak yang baik, anak yang baik. Sampailah satu peringkat, dia sendiri sudah
Wahanal azmu minni, tulang-tulangnya dah lemah. Wasta'ala ra'su syaiba, rambutnya pula sudah beruban. Tapi masih terus mohon kepada Allah untuk beroleh seorang anak lelaki yang baik. Sedang istrinya ketika dikurniakan itu, istrinya sudah lama tidak datang bulan, istrinya sudah putus haid. Tapi kuasa Allah SWT mengatasi segalanya. Allah beritahu nama bayi, nama anaknya nanti nama dia Yahya. Belum lagi lahir Allah bubuh dah namanya. Nama dia Yahya. Ada 4 sifat yang baik yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Musaddiqan bi kalimatin minallah, sentiasa membenarkan kalimah-kalimah Allah. Wa sayyida wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Dia ada sifat kepimpinan, tahan keimanan mereka, dan dia akan menjadi seorang nabi, seorang rasul, seorang nabi. Dialah Yahya. Itu di atas kesabaran. Bukan sekadar Nabi Zakaria, tengok dalam sejarah. Keluarga Imran yang melahirkan Maryam. Sebagaimana yang Allah SWT sebut dalam Al-Quranul Karim. Maryam juga, Ali Imran juga berkahwin lama, tidak dikurniakan anak, sehingga sampai satu peringkat Ali Imran, keluarga Imran ini bernazar, kalau mereka dikurniakan seorang anak lelaki, dia akan tempatkan anak lelaki ini di mihrab, menjadi petugas rumah Allah, menjadi petugas kepada Allah. Sampai begitu sekali mereka bernazar. Iz qalat imratu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryama wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Allah kurniakan, tetapi tatkala mengandung, Allah tidak kurniakan anak lelaki, tapi Allah berikan anak perempuan. Dan Allah beritahu tak sama anak lelaki dengan anak perempuan. Memang tak sama. Tapi dia tetap menghargai seorang anak. Penghargaan itu melalui apa? Kesyukuran kepada Allah, kerana dia juga adalah makhluk Allah. Tidak sebagaimana zaman jahiliyah bila lahir anak perempuan dibunuh kerana dianggap membawa sial. Walaupun perempuan buh nama Maryam, Allah sendiri buh nama Maryam, diletak di mihrab, dijaga oleh Nabi Zakaria AS. Anak Imran dijaga oleh pakciknya Zakaria. Kemudian tuan-tuan sekalian, begitulah soal pendidikan. Tidak terkecuali Nabi kita sendiri. Bagaimana pentarbiahan direct daripada Allah SWT disebut dalam Al-Quranul Karim. Ini kepentingan perkahwinan bagi melahirkan satu bentuk pentarbiahan. Dan ini suatu kewajipan dalam sebuah rumah tangga. Melorongkan anak untuk mengenal Allah SWT. Melorongkan anak, perkenalkan dia dengan ibadah, latih dia dengan ibadah, beri pengisian kepada mereka, mengikut cara bagaimana Nabi SAW mendidik. Dan Allah SWT sebut dalam banyak ayat bagaimana Allah mendidik baginda SAW, dilahirkan tanpa ayah. Semua itu adalah perancangan pendidikan, pentarbiahan. Kerana Nabi akan menjadi manusia yang hebat melalui satu pendidikan yang hebat. Kalaulah ayahnya masih hidup, sudah tentu orang kata padahal ayahnya masih hidup.
Sebab tu dia hebat. Orang tak melihat pendidikan itu daripada Allah. Sebab itu dimatikan ayahnya awal-awal lagi. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ini semua perancangan Allah. Ayah Muhammad, Nabi Muhammad ini mesti dimatikan waktu Nabi Muhammad dalam perut. Kerana kehendak Allah untuk mendidik sendiri Nabi Muhammad. Fa'awa, aku yang nak jaga, aku yang nak tarbiyah, aku yang nak didik. Kemudian dilahirkan dalam suasana keluarga yang, suasana tempat yang disebut dhalan, suasana tempat yang sesat. Pertemuan agama-agama ketika itu, manusia tidak berakhlak dalam kehidupan di Mekah ketika itu. Supaya apa? Supaya jangan dikatakan orang nanti, padahal Nabi Muhammad itu baik, tengoklah suasana persekitaran, dia lahir di tempat yang baik. Kerana Allah nak beritahu bahawa pendidikan Nabi Muhammad itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dilahirkan dalam keadaan ailan fa'aghna, dalam keadaan yang serba miskin. Aku yang memperkayakan, aku yang mencukupkan, kata Allah. Sebab apa? Sebab nanti kalau dia menjadi manusia yang hebat, orang kata padahal ayahnya banyak duit, boleh sekolahkan tempat yang hebat-hebat, sekolah luar negeri, tempat orang hebat-hebat, dia banyak duit. Macam kita zaman hari itulah, nak cari tempat tahfiz, kita bukan tak minat nak tahfiz, minat tetapi tempat tak berapa ada. Ada mahal. Maka sebab itu tak banyak peluang yang kita boleh dapat. Kerana soal kesempitan keuangan boleh jadi. Tapi tidak kepada baginda. Allah merancang memang nak melahirkan Nabi dalam keadaan ail, dalam keadaan yang serba miskin. Untuk apa? Kejayaan Nabi bukan kerana duit, tapi kerana pendidikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dilahirkan dalam keadaan yang ailan, keluarga yang miskin. Jadi asasnya apa? Pendidikan daripada Allah. Sebab itu apapun asas latar belakang terhadap pendidikan, kejayaan pendidikan itu hanya apabila kita pergi peringkat pertama pendidikan daripada Allah. Itu mesti melatari kepada soal pentarbiyahan, kepada soal pendidikan anak. Didiklah hebat macam mana pun, kalau yang menjadi tunjang, yang menjadi latar belakang, yang menjadi pergantungan bukannya pendidikan daripada Allah, dia tak akan menjadi manusia yang baik. Maka sebab itu Allah SWT tunjukkan bahawa Allah tak nak campur tangan orang lain dalam pendidikan Nabi. Allah sendiri yang nak mendidik Nabi SAW. Maka begitulah soal pendidikan. Maka saudara yang dikasihi sekalian, itu menyentuh soal tanggungjawab. Baik. Maka sebab itu peringkat awal ini akan menentukan. Sebelum menjadi seorang suami, persediaan diri menjadi seorang yang baik, menjadi seorang suami yang baik, isteri yang baik. Kerana sudah tentu antara perkara yang menjadi keinginan dalam rumah tangga ialah punya anak. Maka anak ini dia menjadi satu legasi, menjadi satu zuriat. Yang kedua, ibu bapanya akan dipertanggungjawabkan soal pendidikan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan seorang anak itu dalam keadaan fitrah putih. Putih ni maknanya nak corak lagu mana, ikut mana pun itu mengikut corak ibu bapa.
nak cara Yahudi, cara Nasrani, cara Majusi, ataupun nak beritahu nak cara Islam. Maka kalau nak baik, didik dia dengan cara Islam. Persediaan awal pribadi seorang ayah, pribadi seorang ibu mestilah menjadi keutamaan dalam mendidik seorang anak. Baik. Itu peringkat awal dalam tajuk ini. Maka sebab itu sidang pendengar yang dikasihi sekalian, dalam satu tulisan yang dibuat, ada satu buku yang ditulis, yang dikarang oleh Dr. Rasul Ulwan, Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak-anak. Ada 2 jilid. Tuan-tuan, ada 4 bab penting. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau belum dapatkan buku ni, tuan-tuan boleh pilih, boleh beli. Bukan sekadar untuk kita, mungkin kita zaman sudah berlalu, tetapi untuk anak kita, supaya jadi rujukan. Di sana menyenaraikan beberapa tanggungjawab, beberapa bentuk pendidikan, asas mengikut umur, mengikut tahap dan sebagainya. Tarbiyatul Aulad menghurai dengan detail hal-hal yang berkaitan dengan soal pendidikan, terutama sekali dalam konteks bagaimana menghubungkan anak ini dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu hal yang sangat penting. Pemilihan kepada pra pendidikan anak-anak, di mana kita nak sekolahkan dia, siapa kawan kita nak samakan dia, guru yang bagaimana nak mengajar anak-anak kita. Semua itu adalah merupakan satu keperluan dan tanggungjawab peringkat awal. Sebab kesilapannya akan mencorakkan suatu bentuk yang pelik, yang asing, yang silap kepada anak-anak. Guru banyak jenis guru, sekolah banyak jenis sekolah, kawan banyak jenis kawan, persekitaran banyak jenis persekitaran. Yang semua inilah yang menentukan soal kejayaan dalam pendidikan pentarbiahan anak-anak kita. Baik, saudara yang dikasihi sekalian. Kemudian itu saya ambil ringkasan daripada tajuk. Saya hurai, ambil ringkasan daripada tajuk tanggungjawab bersama mendidik anak-anak. Baik. Kemudian seterusnya ialah, saya mestilah dapat menguasai diri. Sebelum daripada itu, satu hal yang sangat penting. Sebab kehidupan anak ini, dia akan menjadi satu perjalanan hidup secara fitrah. Dia akan memberikan satu jawapan kepada bentuk, kepada sikap, kepada cara bagaimana kita mengolah, bagaimana kita menanam, bagaimana kita membaca. Begitulah hasil yang akan kita terima. Apa yang kita tanam, kita akan tuai satu hari nanti. Bagaimana cara kita menanam, bagaimana bentuk baja, begitulah hasil yang akan kita tuai satu ketika nanti. Sebagaimana kita hari ini boleh jadi hasil daripada tanaman mak ayah kita dulu. Bagaimana mereka mendidik kita. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, kalau hari ini mak ayah kita masih hidup dan kita tahu menghargai kehidupan itu, kita melakukan kebaikan kepada mak ayah kita, kita taat kepada mereka, kita jaga kebajikan mereka, sehingga timbul rasa kasih sayang mereka, kita sayang mereka, mereka sayang kepada kita, anak-anak akan saksikan. Itu semua akan menjadi satu sejarah yang akan berulang. Satu ketika nanti anak kita insya-Allah akan menghargai kita, akan menjaga kita. Tapi kalau hari ini, walaiyazubillah, kalau seorang anak buat tak tahu sahaja kepada ayah, kepada mak dia, tak jaga kebajikannya, sibuk sangat mencari duit, maka perangai itu akan, sejarah itu akan berulang kepada kita. Walaiyazubillah. Jangan marah satu ketika nanti kalau jenis ayah dan mak seperti ini, kalau anak-anak tak ambil cara kepada kita. Kerana kita dulu pernah melakukan hal yang sedemikian. Maka oleh sebab itu, bentuk bagaimana kita nak mendidik anak-anak hari ini,
ialah sebagaimana kita juga memberikan suatu layanan kepada orang yang ataupun ibu bapa yang datang kepada kita sebelum daripada kita lagi. Maka saudara yang dikasihi sekalian, begitulah. Sehingga peranan anak yang baik ini menjadi legasi bukan hanya waktu hidup, tapi sehingga kita telah pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan doa sentiasa mengharapkan doa daripada mereka. Kerana doa anak-anak inilah yang sangat dinanti-nantikan oleh kedua ibu bapanya. Doa daripada anak-anak inilah yang sangat ditunggu-tunggu. Sebab itu, kalau kita buka dalam kitab At-Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi menyebut beberapa hadis daripada Nabi SAW. Di sana ada ruh yang gembira, di sana ada ruh yang bersedih. Kenapa? Ruh yang gembira ialah ruh ini, tuan-tuan sekalian, dijaga oleh Allah di alam barzakh. Alam yang kekal, alam yang kukuh. Maka ruh ini akan menyaksikan bagaimana hasil daripada tuaian kita dahulu. Hasil daripada tanaman kita dulu yang kita tinggalkan atas muka dunia. Kalau anak kita sembahyang, laporan sampai kepada kita anak kita sembahyang, anak kita buat baik, anak kita tolong orang. Apatah lagi anak kita rajin berwakaf untuk kita. Kita yang berada di alam barzakh ketika itu menjadi roh yang gembira saat dilaporkan tentang perangai anak-anak kita. Maka begitu sebaliknya ada roh yang bersedih. Maka hal demikian, hari ini kita masih hidup bagaimana untuk menggembirakan roh arwah mak kita, arwah ayah kita? Sudah tentulah dengan cara kita melakukan kebaikan untuk mereka. Kita sembahyang, kita jaga kebaikan, bahkan kalau boleh ada harta sedikit kita wakaf atas nama mereka. Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Maka itu legasi. Kerana doa anak ni khusus disebut oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Bila mati sahaja anak Adam ini, tak ada apa yang ditinggal kecuali, tak ada apa yang dibawa kecuali 3. Tak ada apa yang terputus, semuanya akan terputus kecuali 3 sahaja. Pertama, sedekahun jariyah. Pertama, sedekah jariah. Kita wakaf sana, kita bagi sumbangan sini, kita sedekah sana, bagi surau, anak yatim, mana-mana, dia akan mengalir terus ganjaran pahala kepada kita. Bahkan sedekah inilah yang akan menjadi penyelamat kepada kita di alam kubur. Sebab itu kalau ada tawaran untuk hidup semula bagi orang-orang yang telah dimatikan oleh Allah, lantas kalau tanya kepada mereka kenapa mereka nak hidup semula, hanya satu saja. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bersedekah. Maka begitulah kuasa sedekah. Jadi sementara kita masih hidup ini, rajin-rajinlah sedekah. Supaya jadi bekalan kepada kita. Kedua, au ilmu yuntafa'u bi, ataupun ilmu yang bermanfaat. Kita sampaikan ilmu, termasuk apa yang penting kepada anak-anak kita sendiri. Sehingga Nabi menyebut dalam hadis sebelum daripada ini, mengajar anak itu lebih penting, lebih besar ganjaran di sisi Allah, lebih afdal di sisi Allah daripada kita bersedekah. Kerana kita tinggalkan ilmu kepada anak-anak, itulah wakaf, itulah sedekah, itulah amalan yang terlebih baik. Kemudian yang ketiga ialah waladun salih yad'ulah, anak yang saleh. Tapi bagaimana bentuk, bagaimana piawaian untuk menyebut tentang anak yang saleh yang mendoakan kepada kedua ibu bapa. Doa itu penting. Itu tanda seorang anak yang saleh. Bukan susah berdoa. Sementara nak tidur kita berdoa, bangun tidur berdoa, lepas sembahyang kita berdoa. Doakan. Kerana yang ada dalam kubur sentiasa nanti doa seorang anak. Doa seorang anak. Baik.
Itu berkaitan dengan tanggungjawab bersama dalam soal mendidik. Baik. Kemudian saya mestilah dapat menguasai diri. Manusia sering menghadapi pertarungan dalam dirinya sehinggalah beliau kalah atau menang. Atau terus menghadapi pertarungan itu. Pertarungan ini adalah pertarungan yang sengit dan berterusan hinggalah beliau menemui ajal. Sebab itu hidup ini tuan-tuan sekalian adalah pertarungan. Hidup ini adalah perlawanan. Seawal Allah SWT turunkan Nabi Adam AS daripada syurga ke muka dunia. Hubut ilal ard. Diturunkan daripada syurga ke dunia. Dan diturunkan sekali itu ialah iblis, ialah syaitan, ialah iblis. Dan Allah beritahu bahawa turunnya mereka itu petanda bahawa manusia dengan iblis akan sentiasa berbalah, akan berlaku pertarungan antara hak dan batil, antara baik dan buruk, betul dan salah, iman dan kufur. Semua itu akan sentiasa berlawanan sampailah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tempat untuk kita berlawan. Maka sebab itu ada ketika manusia kalah, ada ketika kita menang. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptaannya, maka Allah akan mengilhamkan pada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah dah sempurnakanlah penciptaan manusia ini. Tapi selepas Allah cipta, Allah beri dua jalan dalam jiwa kita. Satu jalan baik, satu jalan buruk. Satu jalan fasik, satu jalan takwa. Fujuraha wa taqwaha. Dua-dua ada dalam tubuh kita. Potensi untuk jadi baik ada, potensi untuk jadi jahat pun ada. Cara bagaimana kita nak menguasai, kita nak menentukan. Kita yang perlu untuk memilih dua jalan ini. Nak pilih jalan takwa ataupun nak pilih jalan baik. Kalau kita memilih jalan takwa, qad aflaha, berjayalah kita. Kalau kita memilih jalan jahat, maka khaba man dassaha, rugilah kita. Rosaklah kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dua ini, fujuraha wa taqwaha, akan sentiasa berlaku pertembungan. Percaya kita bangun pagi besok. Cuba tengok. Bangun pagi besok dah mula dah ada pertembungan antara bisikan syaitan dengan perintah Allah. Allah kata bangun. Syaitan kata nantilah dulu. Selimut ni sedap, kata syaitan. Rugilah pula. Kena pula hujan pula tu. Syaitan pun membisik. Mana yang kita pilih? Sebab itu iman ini kalau dia kuat, setan ini akan menjadi lemah. Kita terus memilih untuk bangun, untuk sujud kepada Allah. Gagal usaha syaitan. Di peringkat ini dia datang lagi dengan peringkat yang lain. Tapi nak sebutnya bahawa kita akan sentiasa menghadapi pertarungan. Kita bangun pagi memilih. Sebab tu satu hari tak kurang daripada 3,000 kali kita memilih. Nak bangun ke nak sambung tidur. Nak bangun sambung tidur. Nak mandi ke tak mandi. Semua itu akan ada pilihan. Pergi surau ke sembahyang di rumah. Pergi masjid ke di rumah. Itu pilihan. Mana kita nak pilih? Kalau kita pilih yang terbaik, mengikut Quran, mengikut pada pendidikan baginda, kita beruntung, kita berjaya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah yang disyaratkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, tu'radul fitan alal qulubi kal hasirid
عودا فأيما قلب أشربها نكث فيها نقطة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت فيها نقطة بيضاء حتى تصير على أحد قلبين على أبيض مثل الصفات فلا تضره فتنة والآخر أسود مردبا لا يعرف معروفا أو ولا ينكر منكرا أو كما قال sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Fitnah cubaan akan dibentangkan kepada manusia seperti tikar, satu demi satu. Mana-mana hati yang mempengaruhinya tercatatlah di hati itu suatu titik hitam. Mana-mana hati yang mengingkarinya tercatatlah pada hati itu satu titik putih. Hinggalah hati itu menjadi salah satu dari dua jenis hati. Sama ada putih seperti batu putih yang tidak akan dicacatkan oleh sebarang fitnah, atau menjadi hati yang hitam pekat, tidak mengenal ma'ruf dan mengingkari sebarang kemungkaran. Baik, jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, itu hati. Kalau kita buat dosa, dia akan titik hitam. Kalau kita bertaubat kepada Allah dan buat baik, dipadamnya titik hitam, dijadikan putih pada hati kita. Maka semua itu terserah kepada kita bagaimana kita nak kuasai, corakkan diri kita sendiri. Wallahu alam, tuan-tuan sekalian. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam pertemuan yang akan datang. Sebentar lagi akan masuk waktu Isyak. Terima kasih kepada semua yang mengikuti, para pendengar yang bersama pada kuliah pada malam ini. Terima kasih kepada pengurusi dan seluruh jawatan kuasa Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, memberi peluang kepada saya untuk terus menyampaikan ilmu, menyampaikan kuliah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Dan insyaAllah ada umur, ada kesempatan, kita jumpa lagi dalam siri kuliah yang akan datang untuk sambung lagi perbincangan kita di peringkat bagaimana kita mesti menguasai diri kita. Saya mohon keampunan kepada Allah, kemaafan kepada tuan-tuan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta alim, Allahumma ta'arif, Allahumma anta fatif talan futul arifin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, keluarga kami, isteri, anak-anak, cucu cicit kami sebagai penyejuk mata memandang. Dan jadikanlah kami dan keluarga kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabb, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Pandanglah kami dan pandanglah mereka, ya Allah, dengan pandangan rahmat dan kasihan belas-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seramai mana kami yang bersama pada malam ini, berilah kebaikan pada kami di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan kurniakanlah kebaikan kepada kami di hari akhirat nanti. Wa qina adzabannar. Dan tolonglah, ya Allah, selamatkan kami daripada api neraka-Mu. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba'a wal mihana wal fitana ma'as zahra minha wa ma batan. Ya Allah, angkatlah daripada kami, hindarkanlah daripada kami wabak, bencana, termasuklah COVID-19 ini. Mudah-mudahan Kau kurniakan kepada kami kesihatan, kembalikan kami kepada suasana keharmonian untuk kami bermasyarakat, ya Allah, ya Tuhan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.